Dan sesungguhnya kisah Nabi-Nabi ini kita tidak boleh menganggap ia hanya sekadar kisah sejarah. Tidak boleh sama sekali kita anggap ia hanyalah kisah sejarah. Kerana kisah ini telah dirakamkan oleh Al-Quran. Apabila Al-Quran merakamkan sesuatu cerita, apa tujuannya? Kita kena jawab satu soalan. Kenapa Allah turunkan Quran? Baru kita dapat jawapan kepada soalan kenapa ada cerita Nabi Nuh dalam Quran. Ramai orang bila sebut Nabi Nuh, dalam fikirannya adalah banjir besar. Dalam fikirannya adalah dakwahnya yang panjang. Tapi ramai orang didn't get the point. Dia tak dapat apa sebenar tujuan Allah cerita Nabi Nuh dalam Quran. Sebenarnya bila Allah cerita sesuatu cerita dalam Quran, Allah ceritakan sesuatu cerita ni untuk selesaikan masalah anda. Sesuatu cerita dalam Quran adalah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, yang ramai orang tak jumpa jawapan. Tuan-tuan kerja kat UEM ni, macam-macam posisi masing-masing. Ramai orang kerja cari duit. Dengan duit yang ada, boleh tambah kenderaan, boleh tambah rumah, boleh tambah bini dan seumpama dengannya. Tapi apa yang kita cari sebenarnya? Betapa ramai orang kaya raya di sana tak bahagia pun. Mereka tak jumpa apa yang mereka cari. Sentiasa diri ini mahu memuaskan hati, tetapi mereka tidak bertemu juga dengan apa yang sebenarnya mereka cari. Sebab tu tazkirah macam ni penting. Terima kasih pada yang menganjurkan. Tazkirah macam ni kita jangan datang sebab kita ada masa lapang. Itu ramai orang tak mampu datang sebab mereka tak ada masa lapang. Tetapi kita kena anggap ia sangat penting sebab hasil daripada ilmu yang kita terima daripada Quran akan menyebabkan kita lebih mengenali Allah dan kita akan sentiasa mendekati Allah dalam semua kerja buat kita. Dan bila kita mengambil berat hubungan kita dengan Allah, 8 jam kita bekerja setiap hari, orang yang sangat sensitif untuk sentiasa menjaga hubungan dengan Allah di tempat kerja, orang macam ni Allah Ta'ala akan bagi barakah tau. Barakah ni contoh ya, ada orang memerlukan 4 jam untuk selesaikan satu projek. Tapi bila Allah bagi barakah pada dia, kerana dia rapat hubungan dengan aku bagi barakah pada dia, kerja tu boleh jadi 2 jam. Anak-anak yang dapat barakah daripada hasil suapan makanan mak dan ayah yang rezekinya adalah rezeki yang barakah. Orang lain anak-anak nak belajar, nak skor SPM, belajar sampai akhir memerlukan sampai tak tidur pukul 3 pagi. Tapi bila anak dapat barakah, pukul 10 malam boleh tidur dah. Orang lain perlukan 4-5 jam, dia belajar 1 jam je. Sebab tu majlis ilmu ni penting untuk tuan-tuan dapat mendekati Allah, dapat lebih serius menjaga hubungan dengan Allah. Semayang zuhur kejap lagi lebih khusyuk. Dan bila khusyuk, insya-Allah Allah akan beri perhatian pada kita. Kerja buat anda adalah kerja yang diberkati. Cerita Nabi Nuh adalah cerita seorang manusia yang mahu mengembalikan manusia kepada destinasi yang sebenar. Mereka terlalu sibuk dengan urusan seharian, mereka tak tahu mereka nak tuju ke mana. Kita semua sedia maklum kita akan mati. Setuju tak setuju kita akan mati. Tapi sejauh mana kita tahu apakah kehidupan selepas mati? Selamat ke tidak lepas mati kita? So, Nabi-Nabi ni datang untuk selamatkan kita, nak bagi tahu apa yang kamu akan lalui selepas mati. Dan aku nak kamu hidup dengan cara hidup yang boleh menyelamatkan kamu lepas mati. Tetapi tuan-tuan semua sedia maklum, tak semua orang suka benda ni. Tak semua orang suka benda yang namanya tazkirah. Tak semua orang suka benda yang namanya agama. Mumpul serupa perangai, apa orang lain juga perangai, bukan comel sangat pun. Biasalah bila kita nak sampaikan tazkirah, akan ada cabarannya. Nabi Nuh berdakwah bukan setahun. Kita nak sampaikan satu ayat Quran kepada non-Muslim, kita nak sampaikan sesuatu yang namanya tazkirah kepada rakan-rakan sekerja, 1 minit pun belum tentu kita buat dalam masa 1 minggu. 1 minit untuk 1 minggu. Dengar sini aku nak bagi tazkirah sikit, kita tak buat. Ni cerita orang yang hidup 950 tahun, dakwah saja 950 tahun. Jauh kita dengan Nabi Nuh. Tetapi kenapa cerita ni dibawa kepada kita?
Cerita Nabi Nuh dibawa kepada kita supaya kita ingat kita nak tuju ke mana. Kaum Nuh adalah kaum yang lalai. Mereka sibuk dengan urusan kerja masing-masing. Dan cerita ni 5,000 tahun yang lepas. 5,000 tahun yang lepas. Sejarawan kaji Nabi Nuh ni zamannya 5,000 tahun yang lepas ada banjir besar. Itu 5,000 tahun yang lepas. Nabi Nuh tak boleh nampak orang ni duduk sibuk buat kerja sehari-hari tetapi lupa Allah Ta'ala, bahkan syirik pada Allah. Dia ada perantara, ada benda lain yang menyebabkan dia lebih beri perhatian dan bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dulu namanya berhala. Tuan-tuan, hari ni ada berhala moden. Jangan nampak berhala hanya sekadar satu objek besar dalam rupa paras manusia yang disembah-sembah. Itu cerita dulu. Dan itu cerita mereka yang bukan Muslim. Bila Nabi Nuh menyuruh kaumnya tinggalkan berhala, artinya meninggalkan apa yang kamu beri perhatian lebih dan bukannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia beri perhatian kepada Facebook. Kajian menunjukkan 3-4 jam sehari rakyat Malaysia beri perhatian kepada Facebook. Itulah berhala yang moden. Orang sudah tidak beri perhatian kepada apa yang sepatutnya kecuali 5 minit sembahyang. 5 minit sembahyang sah. Tetapi panjang mereka bekerja, mereka lupa pada Allah. Jadi Nabi Nuh datang untuk beritahu, kamu jangan jadi macam ni. Kamu tak selamat hidup macam ni. Aku datang untuk bagi tahu kamu kena ingat siapa pencipta kamu dan jangan kamu wujudkan makhluk lain sebagai tempat kamu bergantung. Tempat kamu bergantung hanya kepada Allah.